Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher of teachers. He changed the world for the better. Jadi saya berangkat kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan tazkirah ataupun ceramah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Doktor pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi dalam siri kuliah kita. Pada pagi ini kita akan membaca berkenaan dengan tajuk berkenaan dengan Al-Harir wa Zahab. Harir maknanya sutera, Zahab maknanya emas. Kita baca tentang bab sutera dan emas sebagai satu bentuk pakaian kepada kita. Yang pertama kita lihat dahulu tentang emas. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Sampailah akhir ayat. Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, dihiaskan kepada manusia ni suka kepada beberapa benda. Yang pertamanya suka pada orang perempuan. Yang orang laki-laki ni suka pada perempuan. Itu normal lah tu. Benda normal ni, laki-laki suka perempuan tu kira betul. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya, dihiaskan bagi suka. Jadi kalau adik kita, abang kita, kakak kita beritahu, mak kita beritahu, mak kenal dengan orang laki-laki tu, cik oi, tu sama orang mak lah, kira betul lah. Yang salahnya kalau mak dia kata mak kenal nak menikah dengan kafir, tu baru kena pelik. Ya, apa mak ni perempuan dengan perempuan ni. Kalau anak kita laki-laki nama Lan, dia kata mak cik nak kahwin dengan Kak Yah, kira betul lah tu, Kak Yah. Ni kalau dia kata mak cik kenal dengan
usuk, susah hati tuan-tuan. Jadi itu bukan manusia tu, itu abnormal. Normal ni maknanya dihiaskan kepada manusia ni, syahwatnya perempuan. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Kemudian suka kepada anak-anak. Wal banin, dihiaskannya bagi suka pada anak-anak. Wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dan yang ketiganya diberikan kesukaan perhiasan daripada emas dan perak. Banyaklah lagi Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu. Sukanya kepada ladang ternak, sukanya kepada binatang, kuda-kuda yang bertanda. Wal khailil muqantarati minat. Wal khail, suka kepada kuda. Khail, kuda-kuda hitam, kuda yang bertanda. Sebab tu tuan-tuan suka Ferrari. Ya, sebab lambang kuda. Kuda ni lambang yang bermutu lah, kuda hitam. Jadi di sini disebutkan bahawa kegemaran manusia itu ialah emas. Dan emas adalah satu benda yang bernilai, yang tinggi nilai dia. Ada orang kata emas turun tinggi rendah. Emas dia tak turun tinggi rendah, emas tetap tinggi. Dia semakin tinggi sebab barang lain jatuh. Barang lain jatuh, dia tak jatuh. Sebab tu harga dia tetap stabil. Bukan harga emas tu naik, harga emas tu tak naik, dia tetap stabil. Tapi nampak macam dia naik sebab di sekeliling dia barang-barang lain jatuh. Dengan sebab sekeliling barang-barang dia jatuh, dia naiklah. Itulah mata wang yang paling kukuh, paling konsisten sekali, dia adalah emas. Sebab tu emas, orang Melayu sebut emas ni penting. Ya, masa itu emas penting sangat. Walaupun masa tu sebenarnya lebih penting daripada emas. Masa tu lebih bernilai daripada emas. Masa tidak ada nilainya, terlalu bernilai. Kita tak boleh letakkan berapa sen untuk satu masa. Sebab dia terlalu berharga untuk kita. Tapi orang Melayu letak masa tu macam emas. Tapi orang Arab letak masa tu macam pedang. Al-waq kasayf. Waktu ni macam pedang. Kalau kamu tak cantah dia, orang cantah kamu. Maknanya kita kena ambil peluang daripada masa yang ada. Kalau nak tunggu tak sibuk sampai bila? Sampai bila yang tak sibuk? Jomlah pergi mengaji. Sibuklah, tak dan. Bila nak dan? Kalau kita sendiri tak bagi ruang. Tak dan lah, duk bela anak kecil. Tunggu anak besar pergi mengaji sikit. Bila anak besar, mengandung pula. Bila anak boleh mengaji? Bila anak boleh mengaji? Kita sendirilah yang ambil peluang. Masa tu ada peluangnya. Baik, jadi emas ini adalah satu benda galian yang sangat tinggi nilai dia. Maka Allah jadikan emas ni perhiasan untuk wanita, bukan perhiasan untuk lelaki. Lelaki ni haram pakai benda yang bercampur dengan emas, atau emas sekalipun, sama ada sedikit atau banyak. Jadi laki-laki haram pakai emas, sama ada emas tu sikit atau emas tu banyak. Sikit pun haram. Seperti dicampurnya dalam pen. Jadilah pen emas. Dibubuhnya pen emas, harga RM20,000. Ya ni, maka haramlah walaupun dia letak sebagai pen. Ataupun tie clip, diletaknya sebagai tie clip daripada emas, harga RM30,000. Maka hukum dia haram. Sikit je. Ataupun letak pada cincin, dipakainya cincin emas. Tetap haram laki-laki pakai. Sebab tu tuan-tuan, kalau putih tunang pulangkan cincin, jangan pakai. Kan, si cincin emas mengingat perkara yang lepas, yang telah berlaku, tak berlapa lama dahulu. Tu irama on ke apa kah? Cincin emas dikembalikan, diletak di tapak tangan, ku pakai di jariku untuk kenanganku. Haram pakai jari. Ya, kenangan tak kenangan, hukum haram. Laki-laki haram pakai emas. Ustaz, saya tak pakai emas, Ustaz. Saya pakai emas campur dengan perak. Nama dia swasta. Maka laki-laki juga haram pakai cincin swasta sebab ada emas. Sebab ada orang kata bahawa boleh pakai cincin swasta sebab dia dah tak jadi emas dah, dia jadi benda lain. Bila dilebur, bila diasin, dia tetap jadi emas, maka hukum dia adalah haram dipakai. Sila rujuk dalam kitab
Baharul Mazi jilid yang ke-12 bab memakai cincin suasa, gelang suasa. Ya, bagi laki-laki tak boleh pakai. Begitu juga laki-laki tidak boleh memakai susuk daripada emas. Tak boleh juga. Ya, tak boleh memakai susuk emas. Laki-laki juga tidak boleh memakai butang baju emas. Apa benda ya? Matikan handphone. Anda sedang dirakam sekarang ni. Ya, ada rakaman ni. Baik. Kemudian tuan-tuan, laki-laki juga tidak boleh pakai susuk emas. Tidak boleh memakai butang baju emas. Apatah lagi handphone emas. Tak boleh pakai juga. Pendek kata, apa benda pun bagi laki-laki, emas itu haram dipakai, melainkan pada dua benda. Laki-laki boleh pakai pada dua benda saja. Yang pertama, gigi emas. Laki-laki boleh pakai. Harus. Jika gigi palsu biasa, tak boleh masuk kepada gigi dia. Dia pergi dekat tukang gigi tu, buat gigi palsu, cabut segala di depan. Masuk gigi batu. Bila masuk gigi batu, dia jadi busuk. Mulut dia jadi busuk. Dia tak selesa. Isteri dia menyampah, orang menyampah dengan dia pasal busuk. Dia pergi balik kedai, dia kata, okey, tak boleh pakai lah, ini banyak busuk lah. Jadi doktor tukang gigi kata, tak apa, kita bikin, lu bikin emas lah. Emas taklah bau punya. Itu kelebihan emas, dia tidak ada bau. Jadi buat gigi emas. Maka hukum dia harus. Sebab tu laki-laki pakai gigi emas tak apa, sengit. Ya, asal jumpa orang gelak, ting, gigi emas. Maka hukum dia harus, tak jadi salah. Yang kedua, laki-laki boleh pakai hidung emas. Ya, hidung tuan-tuan ni resdung, bersin-bersin cabut hidung. Ataupun hidung tuan-tuan rongak, kena rompak, dia tebah dia perompak tu dengan parau, putih hidung ni. Lebih zalim lagi perompak tu, dia buat lari hidung tu pula. Dah lah, potong hampir buat lari pula. Sepepak dah tak ada. Takkan nak pergi kerja di era ni hidung tak ada. Hujan lagu mana? Kalau hujan lagu mana, tak terus masuk dalam dia. Oh, susah lah. Masuk ke hidung, keluar ke mulut. Masuk ke hidung, keluar ke mulut. Maka orang yang macam ni boleh buat hidung. Sama ada hidung plastik. Sekarang hidung plastik boleh. Tapi dia tak selesa dengan hidung plastik. Dia kata jadi miang. Jadi panas. Kena duduk tengah hari pula, cayak plastik dia. Jadi payah. Maka boleh dia buat hidung tiruan. Pulanglah. Macam dulu penyanyi pelakon apa semua dulu ni, yang buat hidung tiruan. Ada 10 hidung dia. Dalam aquarium. Dalam peti air. Nak pakai je bubuh di sini. Kemudian kena spotlight dia menyanyi, cair dia punya tu. Jadi tuan-tuan boleh buat hidung emas. Dipersilakan. Kalau dia tak boleh ni, bagi laki-laki. Jadi bolehlah pakai hidung emas. Cuma dalam konteks negara kita sekarang, kalau tuan-tuan nak pakai hidung emas ni, kena pakai grill. Ya, bila nak keluar rumah tu. Takut orang rompak. Ya, takut orang rompak dia. Pergi ke Tesco, bawa hidung emas. Orang rompak, serahkan hidung. Ini payah juga. Setakat ni kita tak pernah dengar lah orang rompak gigi emas, kita tak pernah dengar lagi lah. Dia nak rompak pun susah sebab tuan punya tu pakai polydent. Ya, jadi dia melekat kuat. Berlakon pun tak palsu kata dia. Baik, jadi orang laki-laki ni tak boleh pakai. Bukan setakat tak boleh pakai rantai emas, gelang emas, cincin emas, subang emas. Bagi laki-laki, dia perhiasan yang dia boleh pakai hanyalah cincin. Cincin perak sahaja. Ataupun lain daripada cincin emas. Cincin besi, cincin tembaga, cincin perak, boleh pakai. Cincin rotan, cincin koka, boleh pakai. Yang tak boleh pakai apa? Suasa dan emas, ataupun apa-apa benda yang bercampur dengan emas. Jadi orang lelaki sunat pakai cincin perak. Sebab Rasulullah memakai cincin perak. Jari mana yang Rasulullah pakai? Rasulullah pakai jari manis.
belah kanan. Ini adalah cincin ataupun jari yang dipakai oleh Nabi SAW. Sebab hari ni rock, zaman rock ni ibu jari dia pakai cincin. Ibu jari jadi pelik. Pasal apa? Ibu jari pakai cincin, aku suka aku lah. Okey, boleh pakai, tapi tak dapat sunnah. Sunnahnya ialah belah kanan jari manis. Ini adalah benda sunat yang dipakai. Dan lebih sunat lagi ialah bila cincin tu ialah cincin perak. Sebab Rasulullah pakai cincin perak. Dia itu tak haram bagi laki-laki. Tetapi kalau laki-laki tu pakai gelang, ni pakai gelang, maka haramlah dia pakai gelang. Melainkan jika ada sebab. Misalnya dia menunaikan ibadat haji. Pihak tabung haji perkenalkan gelang, suruh dia pakai. Maka kena pakai gelang lah. Di situ dia tulis penerbangan berapa. Doktor dapat dah gelang? Belum dapat lagi kan. Penerbangan berapa, KT berapa. KT itu maknanya kapal terbang. Nah, ni kita duk tanya, hang KT berapa? KT apa? Nah, KT Ibrahim ke bukan? Dia kapal terbang berapa, nama. Kadang-kadang silap dia tulis maktab. Yang Indonesia punya gelang lagi kemas, nombor bilik semua dia cerita. Malaysia ni gelang dia kecil je. Hak Indonesia dia gelang dia tebal lagi. Dia tulis nombor bilik, nama apa, alamat pun tulis. Itu gelang Indonesia. Jadi ini gelang untuk orang buat haji. Sebab kita kalau hilang, tengok gelang lah. Mati ke, pingsan ke, apa ke, sesak di larat di mana tak tahu. Orang tengok sini, oh Malaysia. Dia senang situ lah. Kalau kita tak ada gelang tu, ni mana punya orang ni? Indonesia ke? Mungkin tidak. Malaysia ke? Mungkin tidak. Somalia? Mungkin lagi tidak. Jadi tuan-tuan, sebab tu pentingnya gelang. Tapi gelang itu hanya pakai masa di sana. Bila udah balik ke Jitera ni, tu saya pakai lah. Jangan duk bangga lagi pergi tu. Bangga rupa tu tak mahu tu. Cukup, di sana cukup. Sebab pengenalan dia menunaikan ibadat haji. Sebab orang sana berjuta. Million orang, bukan bilion, million, juta orang. Jadi bila juta ni mana nak kenal muka kita, muka Indon serupa muka Bangla serupa, serupa Brunei pun serupa, Myanmar, Kemboja, Filipina semua serupa. Orang Afrika kita kenal dah. Afrika ni belah yang ujung dia Asia ni. Ya, Asia, Malaysia, Indonesia yang sia-sia kat ujung ni. Jadi muka dia lebih kurang nak serupa. Jadi kita kena buat pengenalan. Okey, pengenalan itu kena buat begitu. Yang kedua, atas alasan kesihatan. Maka gelang tadi dipakai atas alasan kesihatan. Misalnya tuan-tuan ni ada penyakit kronik. Bila-bila masa boleh pingsan. Bila-bila masa boleh rebah. Jadi doktor akan bagikan pada tuan-tuan gelang pengenalan. Jadi kalau orang jumpa tengah jalan, tuan-tuan sakit, pingsan, rebah ke, ambulans sampai, HA sampai, doktor sampai, dia tengok gelang. Dia ni sakit ni. Maka bantuan pun diberikan dengan kadar segera mengikut penyakit yang dibagi tahu dalam gelang tu. Selalunya sakit jantung, kecil manis, 3 serangkai lah. Dia bubuh situ. Ya, dia bagi gelang siap. Gelang khas dia. Boleh pakai. Okey Ustaz, bagaimana yang kami duk pakai lah ni gelang magnetik orang duk jual ni Ustaz? Beli kat China 100, jual kat sini 1,600. Macam mana Ustaz gelang magnetik ni Ustaz? Pasal apa hang pakai? Pasal saya sakit. Sakit apa? Cerita. Saya sakit darah tinggi, kolesterol apa semua. Jadi depa kata bila pakai gelang ni dia mereducekan kita punya kencing manis, kita punya darah tinggi. Depa kata tu siapa depa tu? Adakah pakar, doktor? Ni tukang jual ni lah. Tukang jual bukan doktor. Dia tak mengesahkan lagi kita pakai gelang tu. Dia yang boleh mengesahkan pakai, yang mengesyorkan pakai ialah doktor. Doktor tu pula ialah doktor yang adil. Allah silap Ustaz awak. Doktor saya pergi baru ni dia UMNO Ustaz. Dia bukan adil UMNO Pak tu. Tadi Ustaz kata doktornya adil. Adil ni maknanya tak fasih. Doktor tu semayang, rajin semayang. Ingatkan pastikan adil lah. Jangan salah faham lah. Doktor tu sendiri orang yang baik, dia warak, tak minum arak, tak yang haram ni. Maka dia kata gelang ni sesuai hang pakai. Gelang ni boleh mengawal kadar denyutan jantung kamu supaya stabil. Pengesahan daripada doktor yang adil, maka bolehlah pakai.
Kalau doktor tu tak mengesahkan, yang mengesahkan siapa dia? Ejen jualan tu. Hang doktor kan pia, dah saya tukang jual, memang tukang jual, mana ada kata buruk, mesti baiklah. Yang ketiga, syarat dia yang kedua ialah apabila pakai mesti ada kesan. Saya dah pakai 3 bulan Ustaz. Lepas 3 bulan pakai tu stabil Ustaz tahu. Mana elok bangun pagi cerah mata Ustaz. Dulu gelap rasa nak hujan ni rasa. Maknanya ada kesan, harus dia pakai. Tapi lepas dia pakai gelang tu, lepas dia pakai lagi gelap. Pagi-pagi tu rasa macam malam Ustaz. Itu buat apa? Tidur balik lah. Maknanya tak ada kesan apa daripada gelang tu saya pakai lah. Yang ketiga, niat bahawa tidak menyerupai perempuan. Yang mana duk pakai gelang magnetik ni. Jangan ada niat nak tiru perempuan pakai gelang. Jadi aku pakai ni sebagai ubat. Sebab dia pakai terlega. Dan aku pun dah tanya pada doktor. Doktor kata dia pun pakai juga. Cantik lah. Okay? Maknanya ada niat. Jangan menyerupai perempuan. Yang keempat, tidak ada unsur yang haram di dalam benda itu. Seperti ada emas ke apa benda, kita tak mau. Yang kelima syaratnya ialah nak pakai gelang tadi, jangan kita yakin bahawa gelang itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan ialah Allah. Jangan kita yakin pula, sejak pakai ni lah 6 harakat lah. Lega lah. Entahlah kalau kata gelang ni tak ada lah, mati lama dah makcik. Maknanya gelang ni pula penyambung nyawa dia. Maka orang macam ni syirik dengan gelang dia. Baik, itu bagi hukum pemakaian gelang. Okey, bagi cincin tadi tu pulanglah. Tuan-tuan nak pakai berapa bentuk cincin pun, satu jari, satu tangan pakailah laki-laki. Tapi yang sunatnya jari mana? Cincin perak sunat. Gelang, segala jenis gelang tak boleh pakai melainkan gelang yang saya sebutkan tadi, 2 jenis gelang. Gelang yang ada sebab kesihatan, keselamatan, maka boleh pakai. Okey Ustaz, kalau saya pakai gelang, gelang tu bukan emas. Gelang bukan emas. Gelang apa yang hang pakai? Gelang besi. Sebab apa pakai? Biasa saya bikers. Motor besar ni. Jadi motor besar kalau tak ada gelang leceh. Dia mesti ada gelang. Baru nampak macam orang putih sikit. Kalau tak pakai gelang naik motor besar, jadi macam orang kampung. Itu yang pakai gelang, suak ni. Saya ada duri lagi, senang nak pakai tu. Maka hukum dia haram. Hukum dia haram. Tapi Ustaz, saya bukan gelang besi biasa Ustaz. Besi biasa pun haram. Besi biasa pun haram. Okey Ustaz, saya pakai gelang tapi bukan besi. Gelang benang. Gelang benang hitam. Pakai pasal apa pakai? Cerita. Pasal hari tu bini saya buat pergi jumpa bomo. Jadi dia bagi yang tu lah bagi pakai. Abang sakit apa? Saya kencing malam. Jadi saya malam kencing, saya kencing malam. Jadi tak larat nak jemur tilam. Jadi dipakainya gelang hitam, maka hukumnya haram. Gelang hitam tu jadi syirik pula. Okey Ustaz, kalau untuk baby Ustaz? Baby saya baru beranak kecil. Jadi Tok Bidan bagi gelang tu. Baby tu tak berdosa. Dia kata pula, dosa baby pakai gelang. Dosa apa dia halu. Kawan tak tahu apa. Yang dia tahu menyusu tidur, teriak-teriak menyusu tidur. Yang tu dia tahu. Yang dosanya mak pak dia lah yang duk pergi pakai pasal apa. Okey, itu gelang bagi laki-laki. Okey Ustaz, kalau gelang getah kan? Gelang getah. Saya ni nega nasi lemak, gelang saya kat tangan. Jadi bila buku-buku tu terus pakai Ustaz, jadi maknanya ada orang standby gelang banyak sini. Dia senang nak buka barang. Nak cari getah payah sini, dia ambil dia cepat. Jadi tak payahlah pakai di situ. Benda yang menimbulkan unsur-unsur syubhah pada kita elakkan. Jadi jaga-jagalah tuan-tuan yang pakai gelang getah warna orange, warna kuning, warna merah, jangan pakai. Itu bukan pakaian orang Islam. Okey Ustaz, bagaimana pula dengan rantai? Laki-laki haram pakai rantai, apa jenis sekalipun. Perak ke, emas ke, besi ke, benang ke, tak boleh pakai. Nanti tuan-tuan dikalung dengan kalung api neraka di hari kiamat. Dia bukan perhiasan untuk laki-laki. Begitu juga dengan subang. Bagi laki-laki tak boleh pakai. Laki-laki hanya boleh pakai perhiasan ialah cincin ataupun jam.
Kalau jamah pun tak mau juga. Jam biasa sudah. Okey Ustaz, saya tak pakai jamah. Saya pakai ni jam tapi warna dia mah. Warna tak apa. Warna tak apa, tak jadi masalah. Dia bukannya mah, dia celup saya dengan pewarna yang macam mah. Tak apa. Pintu pagar kita tu, pagar rumah kita tu, hak duri lembing tu. Dicat je dengan warna mah. Bukannya mah. Pencuri besi ingat mah tu duk curi tu. Bukan mah, cat saja, cat warna gold. Tak apa, yang tak boleh pakainya emas. Tu. Letak di situ. Baik, bagi perempuan. Harus bagi perempuan itu memakai emas. Sebab emas ni lembut. Untuk orang yang lembut. Emas ni perhiasan untuk orang perempuan. Maka boleh pakai emas. Dipersilakan. Ini keharusan yang Allah Ta'ala bagi pada orang perempuan. Syukurlah. Jadi jangan orang perempuan tu kata pula seronok lah laki-laki. Dia boleh semayang jemaat. Kema tak boleh semayang. Seronok lah orang laki-laki dia lah jadi imam. Kema jadi makmum. Faham ke kema ni apa? Kema ni kami lah. Saya orang Parik, orang Perak. Jadi senang sebut kema. Seronok lah orang laki-laki mereka lah jadi imam semayang. Kita orang perempuan tak merasa lah. Kalau lah orang perempuan jadi imam semayang, pakai tak semayang orang laki-laki. Nah, perempuan rukuk dia bukan rukuk duk tengok. Hak sah hujung pun tengok lagu tu. Bukan kata hak belakang tu imam perempuan tu saja. No, hak hujung pintu pun tengok juga. Sebab tu dia tak bagi. Dia tak bagi orang perempuan jadi imam. Nak jadi imam sama-sama orang perempuan. Kalau ia perempuan nak jadi imam kepada perempuan. Jadi orang perempuan ni Allah Ta'ala bagi banyak benda. Jangan kita kata bahawa dalam Islam ni menganaktirikan perempuan. Habis tu sebab banyak je ayat dalam Quran Ustaz, kami tengok laki-laki je. Tidak. Allah Ta'ala sebut min zakarin wa unsa, daripada laki-laki dan perempuan. Allah tidak menafikan. Allah Ta'ala sebut mu'minin wal mu'minat, as-sa'imin was-sa'imat. Allah Ta'ala sebut selepas laki-laki ada perempuan, selepas laki-laki ada perempuan. Sama je. Sama saja. Untuk mencari pahala ni sama je tuan-tuan. Cuma ada beberapa kelebihan. Yang ni rezeki laki-laki jadi imam. Yang ni rezeki perempuan. Tetapi daripada sudut pahala adalah sama. Macam orang laki-laki senang pergi umrah, tak ada suami pun tak apa. Dah ada laki-laki. Tak ada suaminya mana? Tak ada mahram pun tak apa. Tapi akak-akak nak pergi umrah macam mana? Oh, mahram kena sijil surat. Tak ada mahram tak boleh pergi. Tak ada mahram tak boleh pergi. Tapi Allah ganti ikut lain. Allah ganti ikut lain. Orang perempuan bersalin pahalanya macam pahala haji dan umrah. Dapat je pahala. Orang laki-laki nak dapat pahala umrah kena pergi umrah. Orang perempuan nak dapat pahala umrah bersalin. Oh, ya Allah. Seronoklah. Seronok. Orang laki-laki kan dia tak boleh buat umrah kat Napoh ni. Dia tak boleh buat umrah kat Kok Diang. Habis mana mat? Pergi Kok Diang buat apa? Saya je umrah. Kalau tak kata mana umrah merapu hang ni. Tapi orang perempuan kali 8 kali beranak dapat pahala 8 kali haji. Besar tu. Besar lah ustaz tak beranak. Kami teruk beranak memanglah. Pergi haji pun teruk juga. Dengan duit belanja biaya dia teruk, berebut dengan orang, berebut semua banyak. Jadi pahalanya sama, cara mendapatnya adalah berbeza. Situ keadilan dalam Islam tu. Pahala tu sama. Macam orang laki-laki nak dapat pahala semayang Jumaat, kena pergi semayang baru dapat pahala Jumaat. Akak-akak tak payah semayang Jumaat, duduk di rumah. Masak untuk suami, jaga anak, pahalanya macam semayang Jumaat. Kono duduk di rumah tengok Doraemon, sementara nak tunggu suami balik. Suami balik pukul 2.30, kita makan nasi dengan dia. Dia makan nasi hasil hak kita masak. Kita dapat pahala macam dia semayang Jumaat tanpa dikurang walau sedikit pun. Itulah keadilan dalam Islam. Yalah ustaz, kenapa kami tak bagi semayang Jumaat? Kalau orang perempuan semayang Jumaat, siapa nak jaga budak-budak kecil?
Kalau orang perempuan pun wajib juga tu. Baby kat luar siapa nak jaga? Baby duduk tahu mama nak sembahyang Jumaat. Tak wahara dah. Sebab tu Allah Ta'ala ni maha adil. Laki-laki wajib, perempuan diam-diam. Tapi pahalanya sama-sama dapat. Jadi orang laki-laki boleh buat yang ini, orang perempuan tak boleh buat yang ini. Orang perempuan boleh buat yang ini, laki-laki tak boleh buat yang ini. Laki-laki tak boleh pakai mask kerana menyerupai perempuan. Perempuan boleh pakai mask. Ini anugerah Allah. Pakailah. Sebab orang perempuan ni suka cantik. Orang laki-laki ni dia sentiasa confident dia tu cantik. Ya, orang laki-laki ni dia confident. Dia yakin dia tu segak. Sebab tu dia tak pernah pakai bedak. Keluar rumah tak pernah pakai bedak, gincu tak pernah. Sebab dia confident, memang dia cantik. Macam orang perempuan ni dia kurang confident sikit. Jadi nak keluar tu dia kena make up sikit. Akhirnya laki-laki pun up tengok dia. Jadi tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala bagi perhiasan, pakailah. Manehlah. Sebab tu sekarang ni perhiasan orang perempuan macam-macam. Berubah-ubah. Ya, dulu dia butang tepi sini. Dua-dua sini. Sini satu, sini satu. Itu orang perempuan. Ya, tahun lepas punya fashion. Jadi bila nak pakai tu, nganga mulut. Takut tercocok bau kan. Sekarang tak lah. Sekarang semua fashion janggut. Ya, tudung semua ada janggut. Sekarang ni fashion terbaru. Tak tahu siapa yang duk perkenal fashion ni. No? Dia semua ada fashion bawah sini lagi. Tak lama lagi janggut dah mana pula Wallahualam lah. Ni Allah Ta'ala bagi dekat kita perhiasan, pakai pergi lah. Pasal perempuan ni dia suka pada cantik. Pelik benar perempuan yang tak suka cantik. Yang ni perempuan jenis apa dia tak nak cantik. Jadi bagi Allah Ta'ala bagi mah pada orang perempuan. Tapi ada syarat pemakaian mah tu. Ada syarat-syarat pemakaian mah. Okey, yang pertama bagi orang perempuan tadi, bagi orang lelaki. Syarat pemakaian mas boleh ditunjukkan perhiasan masnya pada anggota zahir yang tidak menjadi aurat pada wanita, ditunjukkan kepada orang lain, iaitu perhiasan yang ada di muka dan perhiasan yang ada di tangan. Muka dan tangan ini adalah satu bentuk anggota badan perempuan yang boleh orang tengok, tak dikira haram. Muka dan pergelangan tangan. Yang tu tak apa, dipersilakan. Sebab tu kita ni tak tutup muka. Ya, walaupun kalau ikut mazhab Syafi'i dia suruh tutup muka. Tapi kita tak tutup, kita pegang pada mazhab lain. Kira okey kan tu. Kalau ikutkan semua kena pakai tutup muka, nampak mata. Kalau ikutkan daripada mazhab kita. Tapi mazhab lain kata tak, sebab dia tidak dikira sebagai aurat. Ya, kalau ikutkan semua, ya, semua tutup mata, tutup muka, nampak mata, ya, boleh, bagus sangatlah tu. Tak ada lah orang nak rogol. Setakat ni kita tak pernah dengar lagi orang perempuan yang pakai purdah kena rogol. Tuan-tuan pernah dengar? Yang pakai purdah jubah hitam, muka hitam, nampak mata, ya, pakai pula spek bersopak segi, tengok perogol pun takut tu. Ya, dia rogo-rogo buka-buka tudung tengok misai dah. Jadi risiko dia besar, sebab tu dia tak berani. Dia ikut lelaki menyamar kan, polis menyamar kan, tak pasal aku kena. Itu dia lebih selamat. Orang pun tak berani, orang nak raba dia pun tak berani. Setakat ni kita tak pernah dengar lah perempuan pakai jubah, pakai purdah ni kena raba. Tak ada, orang tak berani, orang diam. Budak kecil pun dia sebelah mak dia. Budak 5 tahun dia pasal apa? Adik diam ni takut, orang sebelah dia pun takut. Ni itu kelebihan dia. Sebab itu orang perempuan boleh pakai mas, cincin. Yang pertama cincin. Cincin ni dia pakai tunjuk ke orang pun tak apa. Sebab cincin itu berada pada jari, dan jari itu boleh tunjuk pada orang. Dia tak jadi aurat. Ya, muka ni dia tak jadi aurat, melainkan kalau muka tu lawa sangat jadi fitnah. Dia jadi fitnah. Lebih baik pakai purdah lah. Dia jadi fitnah, dah cun sangat. Loh, hidung tu pacak, 2 lubang, masya-Allah. Subhanallah. Jadi lawa sangat, orang duk tengok, mata biru semua ni. Kerja pun tak jadi.
Ya, kerja pun dia pergi beli ais sirap kat pasar malam, tukar buat ais sirap pun tuang lain lah. Jadi lebih baik pergi pakai purdah lah. Ataupun muka dia bermasalah, jadi fitnah, orang takut tengok muka dia. Ya, muka dia takut, pakailah purdah. Misalnya pakai, dia kena asid ke apa ke, muka dia cacat ke apa ke, jadi fitnah pada orang. Budak-budak duk ejek dia, budak-budak takut, mama hantu, budak-budak duk ejek dia. Jadi dia boleh pakai purdah. Begitu juga dengan jari. Jari ni dia tidak dikira aurat. Sebab tu orang perempuan boleh bye-bye, boleh tengok jari dia. Sebab tu masa nak meminang orang perempuan, boleh tengok jari, sebab jari tu tak aurat. Orang sekarang ni bukan tengok jari dia, tengok perhabis dah, baru dia pergi minang. Ya, zaman Rasulullah ikut hukum Islam, dia suruh tengok jari. Jari ni melambangkan cantik tak cantik. Nak tengok putih tak putih, tengok jari lah. Jari dia putih, insya-Allah orang dia pun putih. Ya, ada orang muka putih, jari hitam. Itu ada juga. Itu dia pakai Fair and Lovely lah, tuan-tuan. Dia pakai siang malam Fair and Lovely. Dalam 2 minggu saja wajah saya bertambah cerah lagi. Wajah je cerah, tangan gelap. Kan? Jadi tangan ni, jari ni juga melambangkan seseorang itu gemuk ataupun kurus. Cuba tuan-tuan tengok tuan-tuan ni gemuk ke kurus, tengok jari lah. Semua jari ke dia tengok kurus ke tak. Jadi selalunya orang yang jari ni besar-besar macam ubi tu, maknanya orang dia pun besar juga. Dia letak di situ. Kalau jari dia halus runcin, makna orang dia pun runcin juga. Letak pada jari. Sebab tu disuruh letak jari. Saya menyembah dengan satu mak andam. Pasal apa? Orang sebut sarung cincin. Mak andam kata daripada jari tu kita boleh tahu ustaz dia anak dara apa ke. Oh gitu. Sebab tu makcik-makcik jaga-jagalah. Baik pakai sarung tangan. Tak. Mak andam tu dia kaji tengok. Tahu nak tahu nak darah tak nak darah tak tahu. Tu kena korosah. Ya. Pengerah dia 2 gig suku, garam sekampit. Oh, sebab tu dia duk tengok. Rupanya dia tengok. Rupanya boleh nilai orang ni anak darah ataupun tidak anak darah. Subhanallah. Rajin berdarah tu. Nah, jadi saya dah siapkan sebuah buku, tajuk dia Bergembiralah Wahai Wanita. Dapatkan di pasaran. Dalam tu ada cerita benda-benda tentang rahsia perempuan ni. Baik, jadi cincin tadi bila letak di situ, maka bolehlah ditayangkan. Tak apa. Dia beli cincin 20 juta pun tak apa, tak jari di situ. Takut kena rompak je lah. Dia tak dikira aurat. 1 jari ni 3 cincin pun tak apa. Kali dengan 10 jari 30 cincin. Begitu jalan berang. Boleh, tapi tuan-tuan kena ingat risiko kita. Sekarang orang rompak, dia rompak bukan dia minta cincin. Dia kerak jari tu. Pam, dia potong, dia buat lari tangan. Sampai nak hutang lepas sampai dia baru dia buka dia lempar jari. Itu risiko kita. Jadi tapi tak salah orang perempuan pakai cincin tunjuk, tak salah. Sebab dia berada pada jari. Okey. Yang kedua, pada subang, pada tengkok, rantai. Rantai ni orang lelaki perempuan boleh pakai emas. Tetapi hendaklah rantai itu di dalam tudung. Di bawah tudung. Bukan rantai itu di luar tudung. Dia mesti ditutup dengan tudung. Habis tu ustaz, kalau dah di bawah tudung tak nampak orang tu. Tak nampak. Pasal apa? Tak, saya pakai nak bagi orang tengok. Yang tu yang kata salah tu. Kita pakai untuk kita. Kita pakai untuk kita. Jadi kalau kita dah pakai untuk kita, buat apa orang tengok? Tetapi dia boleh tunjuk kepada 2 belah orang. Orang perempuan ni boleh tunjuk barang mah dia kepada 2 belah orang. Siapa dia? Suami dia. Tuan-tuan pakai gelang mah, rantai mah, cincin mah, boleh tunjuk pada suami. Boleh pakai gelang kaki, tunjuk pada suami, boleh. Ya, boleh. Tak salah. Tuan-tuan boleh pakai gelang kaki. Gelang kaki ni boleh pakai dengan syarat tak ada loceng. Yang salahnya bila ada loceng. Duk jalan langkelang ni bunyi loceng. Keleng-keleng. Yang tu yang salahnya. Tetapi kalau untuk suami, boleh pakai gelang loceng.
Bila suami panggil, tipa, jawab dengan loceng je. Ting 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 hentak kaki dia. Tak salah dia. Dia beli gelang hak besar pun tak apa, dua-dua kaki. Duduk dalam bilik tidur ni. Puah cuba menari kat abang tengok dia apa pun. Pergi hentak kaki kat laki dia, dah tergedada, duduk sarai gamar, duduk menyanyi situ. Hukum dia adalah harus. Yang kedua, perhiasan orang perempuan dia boleh tunjuk pada bapak dia. Sebab tu dia boleh tunjuk subang kat pak dia, tunjuk gelang rantai, tak apa dekat pak dia, suami pak boleh. Mak dia boleh tunjuk. Anak dia boleh tunjuk. Cucu dia boleh tunjuk. Adik-beradik dia, laki-laki dan perempuan, dia boleh tunjuk. Pak menakan dia boleh tunjuk. Anak menakan dia boleh tunjuk. Hamba-hamba laki-laki pun dia boleh tunjuk. Pembantu-pembantu dia yang laki-laki yang dah tua, yang dah tidak ada syahwat lagi, dia boleh tunjuk perhiasan dia. Ataupun kepada budak-budak kecil yang belum lagi memais, maka boleh dia tunjuk perhiasan dia. Ini tak dikira berdosa. Adik ipar, apa nama adik kita datang rumah. Adik kandung kita datang rumah, laki-laki nama Zul. Kita nama Z. Jadi Zul main rumah kita. Kita tak pakai tudung, tak apa. Adik kita tengok rantai labu, ya Allah, akak Zulian ke apa akak? Loh, labunya. Tak apa. Sehari selok tangan pula, ya Allah kak, gelang. Tak apa, tak berdosa. Pasal adik kita sendiri. Serupalah pak menakan kita mai. Pak menakan kandung, adik ayah. Assalamualaikum, pak menakan mai. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, Pak Su, apa abang? Pak Su, baik. Tengok cincin, gelang semua, subang, panjang macam orang Sarawak, panjang bawah. Loh, banyaknya paramah hampa. Biasalah Pak Su, raya-raya macam ni lah nak pakai. Selalu duk simpan wakati je. Maka boleh tunjuk, tak dikira haram. Yang haramnya ialah bila tuan-tuan tunjuk di hadapan orang-orang yang tuan-tuan tak boleh tunjuk. Pakai tudung tapi subang keluar. Dia pakai skap tu. Pasal nak tunjuk subang tu juntai. Yang tu yang salahnya. Dia pakai tudung, pakai rantai boleh. Elok. Rantai di bawah tudung. Tapi bila dia hangat tu. Bila dia hangat, ya Allah. Hangat. Nampak rantai dia. Yang tu yang jadi salah tu. Dia pakai gelang bawah lengan baju. Betul dah. Tapi tu angkat. Jauhnya lauk. Pergi kenuri. Yang tu yang salah tu. Jadi akak-akak jaga-jagalah. Untuk mereka, kita tak boleh tunjuk. Sebab apa tak boleh tunjuk? Mereka bukan mahram kita. Tak boleh tunjuk perhiasan-perhiasan emas perak tadi ni. Tak boleh. Nak boleh tunjuk pada orang yang saya abang tadi. Untuk suami kita dapat pahala lagi kalau tuan-tuan tunjuk. Jadi tuan-tuan, abang-abang ni, kalau nak bagi isteri dapat pahala, belilah barang emas kat mereka. Ni lah beli hari tu cincin nikah tu. Tu pun duk pujuk 4 kali suruh gadai duit tak ada. Isteri lah duk pedor lah, tak mau jual lah. Yang ni lah kenangan abang. Kalau jual ni tak ada apa dah lah gabang kita menikah tu anak-anak makan. Hak ni pula abang nak jual pula dok lah. Setengah-setengah kita ni orang laki-laki nak isteri tu solek pada kita, tapi gincu tak nak beli. Boleh pakai gincu untuk suami, boleh pakai bedak untuk suami, boleh pakai minyak wangi untuk suami, boleh. Belilah peruntukan. Tahun ni dapat ada allowance. Kalau dapat bonus minta kat doktor ni kok tahun ni dapat bonus hujung tahun 2 bulan 3 bulan gaji ke. Belilah. Ini kita duk komplain suami kita ni ketiak bau. Belilah untuk dia. Abang ni apa masalah? Nak muntah rasa sebelah abang. Jadi kalau kita buat benda ni untuk suami isteri tak apa. Buatkanlah perhiasan. Tak salah. Okey Ustaz. Kalau tadi Ustaz kata laki-laki ni haram pakai gelang apa semua ni. Kalau saya pakai gelang untuk isteri saya nak berhias untuk isteri saya. Saya pakai gelang, pakai subang, tak boleh. Kamu menyerupai orang perempuan. Walaupun niat nak menghiburkan hati isteri. Tak boleh. Kalau saya pakai rambut palsu Ustaz, untuk laki-laki saya pakai rambut palsu saja nak bagi lawa kat isteri saya, tak boleh. Yang bolehnya orang perempuan pakai rambut palsu sebab rambut dia botak. Dia kena leukemia apa ke,
duk kena kemoterapi ni rambut gugong. Jadi suami balik duk tutup mata. Aku takut tengok macam alien, aku takut. Jadi tuan-tuan, bolehlah pakai rambut palsu di rumah untuk suami. Boleh? Untuk suami, tak apa. Dengan syarat rambut tadi bukan rambut haiwan atau rambut manusia. Boleh. Kalau rambut plastik, bolehlah. Rambut plastik yang dibuat pada nylon, pada plastik, boleh. Yang tak bolehnya rambut orang hutan, rambut binatang. Kita tanya kat kedai ni, rambut apa ni? Dia kata ini rambut orang hutan lah. Kita itu cukup kasih botak itu orang hutan. Itu sebab dia warna pelang sikit. Tak boleh lah. Okey. Begitu juga orang perempuan, dia keluar rumah dia pakai rambut palsu, tak boleh juga. Dia sambungnya dengan rambut dia. Rambut dia pendek, dia nak menyanyi depan orang ramai. Jadi macam mana aku nak buat, nak bagi rasa panjang sikit, dia sambungnya dengan rambut palsu. Maka tak boleh juga. Ya, pakai-pakai macam itu haram juga. Tetapi kalau dia berhias untuk suami dia, dengan sebab yang dia tu rambut dia botak ke, gugur ke, maka dia boleh pakai untuk suami dia sahaja. Baik. Yang ketiga, hukum menjual emas. Hukum menjual emas. Bagi laki-laki, walaupun dia haram pakai emas, dia menjual emas adalah harus. Dia buka kedai emas. Kedai emas Abu Osman. Tak apa. Dia bukan pakai emas, dia toke emas. Harus. Haram pakai. Halal jual. Halal jual, haram pakai. Namanya apa? Emas. Boleh, tak jadi salah. Orang perempuan boleh jual, boleh pakai. Orang laki-laki yang jual emas, dia cuma boleh jual, dia tak boleh pakai. Jangan duk testing kat kedai pula. Pelanggan duk suruh dia pakai. Encik pakai tengok. Nak hadiah kat husband ni. Jari dia sama dengan jari encik. Pelanggan tu kata, tuan-tuan pun ambil cincin pakai lagu tu. Itu cantik kata dia. Nampak tuan-tuan. Walaupun saya ni tukik kedai emas, saya tak boleh buat demonstrasi, tak boleh. Tengok ya cincin yang saya pakai ya, perempuan ya. Nampak ya. Nampak cantik sangat. Sudah, maka hukum dia haram. Walaupun saya buat demonstrasi. Saya ni jual telekung, saya hanya boleh jual, saya tak boleh pakai telekung. Pergi duduk depan kedai, telekung mana boleh. Hukum dia haram. Walaupun niat saya hanya semata-mata nak jual, sebab saya orang laki-laki, tak boleh menyerupai orang perempuan. Ni kena ingat ni. Yang ketiga, bagi laki-laki dan perempuan, walaupun emas, dia tak boleh pakai. Tadi Ustaz kata emas perempuan boleh pakai. Tak. Ada hak laki-laki tak boleh pakai, perempuan pun tak boleh pakai. Apa benda? Ni. Pinggan emas. Sudu emas. Gelas emas. Pinggan emas. Mangkuk emas. Hayun emas. Maknanya tak boleh pakai. Tuan-tuan beli sudip. Ada di sudip di sudu tu ada emas tepi dia. Tak boleh. Beli pinggan mangkuk di tepi dia tu ada emas. Betul emas betul ya. Bukan apa nama cat emas. Betul tak sadura emas. Maka haram. Baik laki-laki, baik perempuan. Bukan kata pakai itu haram. Simpan dalam rumah pun tak boleh. Kerana dibimbangi, tuan-tuan akan menggunakannya. Jadi yang mana ada sudu emas, periuk emas, pinggan mangkuk emas, sikit walaupun pinggan tu tak boleh pakai.